Tapi kalau bagi pelajar yang buat welding, buat kemahiran kimpalan ni, Masya Allah, mereka punya gaji tu ada seorang. Dia orang Siam, tapi warga negara Malaysia lah. Mungkin ayah dia duduk ni tak lama dah kot. Dia sekarang ni berkhidmat di Shah Alam. Gaji dia basic RM5,000. Kilang mana ni lupa dah. Tapi tu lah antara yang terlalu wow sangat lah. Tengok-tengok kata basic RM5,000. Tu basic RM5,000. Bahagian welding lah, kimpalan. Jadi duduk nampak kat sini, kimpalan ni memang kerja dia agak berat. Main dengan api, main dengan panas, main dengan peralatan yang berat-berat. Tapi hasil dari segi allowance dia tu, gaji dia tu, setakat lah ni yang memenuhi syarat-syarat tu pelajar-pelajar kimpalan lah. Kalau yang SKM, ada pelajar SKM, dia 1250 dan ke atas. Yang mana yang buat diploma, memang gaji dia akan jadi 1,500 dan ke atas. Duk nampak yang orang kata betul-betul mengikut apa yang diminta oleh JTM, bahagian ataupun kursus kimpalan ni, teknologi kimpalan. Saya kata keluar ILP, keluar universiti pun jazah pun gaji sekarang ni dia ambil sebagai gaji minimum. Ya, kalau betul je. Kalau kerja kerajaan mungkin kontrak. Itulah. Ya, betul je. Contract of service, personal my step. Apa ni masih kontrak dengan ILP lagi ke macam mana? Ya, masih lagi personal my step di ILP Pride. Bila nak ambil sebagai Allah, tu agak sukar sikit cikgu. Sebab Anim kat USIM, Anim buat pengajian akidah dan agama. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada orang kata ikhtisas pendidikan tu. Jadi agak sukarlah untuk menjadi, sebab di ILP Pride yang mana mengajak subjek-subjek umum ni macam bahasa Inggeris, matematik, pendidikan Islam, pendidikan moral, semuanya itu under KPM. Depa sebagai apa? Kader, cikgu kader. Kiranya JTM, KSM ini pinjam cikgu-cikgu KPM. Jadi grade yang mengajar tu adalah grade DG41. Anim pun personal master pun DG41. Cumanya nak dapat tetap tu agak sukar lah, sebab yang macam cikgu bahasa Inggeris dekat ILP Pride tu memang daripada maktab, cikgu matematik pun daripada maktab. Memang mereka ada dah sijil ikhtisas pendidikan. Tu yang mereka jadi DG41 tu. Kalau macam ni nak kena buat DPLI dulu lah kot untuk dapatkan sijil pendidikan tu, diploma pendidikan. Macam tu lah. Payah sikit lah nak stop. Lo ni duk cari juga DPLI. Tapi DPLI sekarang ni dia tak ada part time. Dia semua ada full time. Jadi sayang sikit lah kot kalau kata nak buat full time tu, nak tinggal ILP. Macam tu je lah. InsyaAllah cikgu doa lah bagi Open University tak ada buat. Open University setakat lah ni tak dapat maklumat lagi. Tak dapat. Setakat lah ni yang tengok-tengok setakat lah ni tak ada lagi lah yang Open University tawarkan DPLI tu setakat lah ni. InsyaAllah lah mungkin akan mencari lagi. Jangan orang kata apa putus asa saja cikgu noh. Try lah. Semangat. Ya, betul. Ya. Sambil-sambil duduk juga isi macam baru-baru ni cikgu Mara. Baru-baru ni Mara dia buat pula jawatan kosong lah. Hari 1 bulan 6 hari tu ni Ani jawab ujian online dia dululah. Untuk guru Mara. Tu kata sambutlah apa yang ada kita sambut. Yang mana yang buat keluar zakat ke kita sambut pilah. InsyaAllah lah ada rezeki tu ada. Kalau tak ada pun saya kerja dengan cikgu lah kalau tu. Cikgu nak suruh cat rumah ke apa ke, insyaAllah boleh kot, takat-takat yang mampu. Okey, pukul 9.44 lah tengok weh. Lambat tuan-tuan tu. Kita mulalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat meneruskan lagi program generasi Al-Quran kita, di mana pada malam ni kita masuki siri yang ke 247. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam ni tetamu kita sudah pun ada bersama-sama kita dalam Google Meet. Jadi rasanya mungkin kawan-kawan kita yang lain akan join, mungkin lewat, kita harap dapat join. Jadi walaupun bagaimanapun kita kena mulakan dah, sekarang dah pukul 9.45 dah, lebih 5 minit dah. Jadi marilah kita sama-sama mulakan program malam ni dengan sama-sama kita baca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetamu kita pada malam ni ataupun guru kita pada malam ni tidak lain tidak bukan adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Tasnim bin Haji Johari. Kalau tuan-tuan tentu ingat, Ustaz kita dah banyak kali dah, berapa kali dah, saya ingat 5 kali dah kot bersama-sama kita dalam program generasi Al-Quran ni. Jadi kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz yang sudi lagi bersama kami untuk membantu memastikan supaya program ini berjalan setiap hari seperti yang mana disasarkan, iaitu untuk kita setiap hari membaca 2 muka surat Al-Quran mengikut seperti mana bacaan guru kita, dan juga seterusnya kita untuk mendapatkan tazkirah setiap hari daripada guru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita, di mana pada malam ni ada perubahan sedikit seperti mana yang saya dah bagi tahu awal dulu, di mana mulai bulan 6 kita akan mula baca 3 muka surat Al-Quran. Tujuannya adalah supaya kita dapat cover yang kita berhenti cuti hari tu daripada bulan April dulu kita cuti, kita bercuti sehinggalah raya 2 minggu kita bercuti, kita mula balik pada 17 hari bulan Mei yang lepas. Jadi kita nak cover balik supaya kita dapat khatam sebelum hari raya haji, insya-Allah. Jadi kita tak payah cuti dah, kita terus program sehingga khatam. Jadi kita terpaksalah baca mulai bulan 6 ni 3 muka surat Al-Quran. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan baca 3 lagi muka surat daripada Al-Quran, iaitu muka surat 495 sampai 497, insya-Allah. 495 sampai 497, di mana kita akan baca surah Az-Zukhruf ayat 74 sampai 89, iaitu penutup pada surah Az-Zukhruf. Kemudian kita akan sambung dengan surah yang baru, surah yang ke-44, iaitu surah Ad-Dukhan, muka surat 496 dan juga 497, iaitu daripada ayat pertama sampailah ayat yang ke-39, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita akan mendengarkan bacaan yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Tasnim bin Johari kepada kita, dan kita akan cuba ikut bersama membacanya di rumah masing-masing, 3 muka surat lagi. Jadi selesai saja Ustaz memperdengarkan bacaan ayat-ayat berkenaan secara tartil, insya-Allah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat yang berkenaan 3 muka surat daripada surah Al-Quran yang berkenaan. Selepas tu saya akan serah kembali majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz untuk tazkirah dalam slot ultian kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dah bersedia buka muka surat 495, insya-Allah kita akan mulakan. Dengan ini saya mengucapkan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Tasnim bin Haji Johari untuk meneruskan program siri yang ke-246 kita pada malam ini. Maknya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya kita pada malam ini bersama-sama di dalam sebuah majlis generasi Al-Quran siri yang ke-247. Pada malam ini insya-Allah kita akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran daripada muka surat 495 sehingga 497, iaitu pada muka surat ini terdapat surah Az-Zukhruf ayat ke-74 hingga ke-89, dan kita akan sambung dengan surah yang baru, surah yang ke-4, iaitu surah Ad-Dukhan daripada ayat 1 sehingga ke ayat 39 insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan majlis bacaan Al-Quran kita ini, sudilah kiranya untuk saya menceritakan sedikit kaifiat berkenaan dengan bacaan ataupun majlis kita ini insya-Allah. Surah Al-Fatihah kita dah baca dah tadi. Apabila Cikgu Haji Rahim meminta untuk memulakan majlis dengan umul kita Al-Fatihah, alhamdulillah kita sudah selesai. InsyaAllah kita akan mula membaca surah Az-Zukhruf ayat ke-74. Kita baca tidaklah terlalu perlahan dan tidak terlalu laju. Kita baca dalam keadaan yang sedang-sedang sahaja insya-Allah. Yang pentingnya makhraj huruf, tajwid, hukum kita jaga betul insya-Allah. Berkenaan dengan panjang pendek itu adalah subjektif. Dekat sini banyaknya mat asli, maka panjangnya itu mengikut kepada kalau pada malam ini mengikut pada saya lah. Okey, kalau pada malam ini ikut saya lah, tak baca 2 ke 4 ke 6 ke. Dia ada mat arid sukun dan sebagainya. Insya-Allah bersama-sama membaca dengan saya. Sama-sama kita baca insya-Allah. Yang penting makhraj huruf dan juga tajwid hukum kita jaga dengan betul insya-Allah. Mudah-mudahan apabila kita jaga bacaan kita ini, Allah Taala terima setiap huruf itu sebagai ganjaran pahala. Yang keduanya pula ini menjadi bekalan kita di hari akhirat kelak insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mau cakap panjang, kita bolehlah kot mulakan majlis kita ini. Sebab sekali lagi ni saya nak bagi kurten panjang ni. Saya nak bagi sampai pukul 2. Lena Ustaz, lepas tu kita bangun tahajud pula. InsyaAllah kita cuba sebab kedua. Kalau kata saya mengantuk, saya stop Ustaz dulu, lepas tu kita sambung lain insya-Allah. Okey, baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita boleh mulakan. Pertama sekali kita istighfar sekejap Kita istighfar sebanyak 3 kali. Lepas tu saya akan terus dengan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan terus masuk ayat yang ke-74 insya-Allah. Hadirin dan hadirat, semoga kita dipermudahkan untuk membacanya insya-Allah. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في عذاب جهنم
جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن
موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رحوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين
فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapat tadi mendengar bacaan ayat suci Quran, Al-Quran daripada surah Al-Zukhruf dan juga Al-Furqan yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Tasnim bin Johari. InsyaAllah seterusnya saya akan kita juga dah dapat baca bersama-sama 3 muka surat Al-Quran pada malam ni. InsyaAllah seterusnya saya akan bacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat yang kita baca sebentar tadi, insyaAllah. Muka surat 495. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu ke atas mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarkanlah Tuhanmu mematikan saja kami. Dia menjawab, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Kami telah datang membawa kebenaran itu kepada kamu, tetapi kebanyakan kamu bencikannya. Atau apakah mereka telah merencanakan suatu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami sudah merancang mengatasi tipu daya mereka. Atau apakah mereka menganggap bahawa kami tidak mendengar rahsia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami dengar dan utusan-utusan kami malaikat mencatat di sisi mereka. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik Arash, daripada apa yang mereka sifatkan itu. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan bagi orang yang tunduk selain daripada Allah, mereka tidak mendapat syafaat pertolongan di akhirat. Kecuali yang mengakui yang hak tauhid dan mereka yang mengetahui. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Maka mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan daripada Allah? Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Maka berpalinglah daripada mereka dan katakanlah, selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Seterusnya kita sambung terjemahan kepada surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 39. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkan
ia pada malam yang diberkati. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan kepada utusan yang penuh urusan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Iaitu urusan daripada sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutuskan rasul-rasul. Sebagai rahmat daripada Tuhanmu, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Tetapi mereka tetap keraguan. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa bencana yang jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab ini daripada kami. Sesungguhnya kami akan beriman. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan padahal sebelumnya pun seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, dialah orang yang menerima ajaran daripada orang lain dan seorang yang gila. Sesungguhnya jika kami melenyapkan azab di langit, azab itu sedikit sahaja, tentu kamu akan kembali ingkar. Ingatlah pada hari ketika kami menghentam mereka dengan keras. Kami pasti memberi balasan. Dan benar sebelum mereka, kami telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu daripada ancamanmu untuk merejamku. Jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya. Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka. Allah berfirman, kerana itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar. Dan biarlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentera yang akan ditenggelamkan. Betapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan. Juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah. Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. Demikianlah kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. Dan sesungguhnya telah kami selamatkan Bani Israel daripada siksaan yang hina. Fir'aun sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Dan sesungguhnya kami pilih mereka Bani Israel kerana dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada waktu itu. Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini dan kami tidak akan dibangkitkan. Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Apakah mereka kaum musyrikin lebih baik daripada kaum Tubak dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan kerana mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa. Dan kami tidak bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Tidaklah kami menciptakan keduanya melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah kita dah dapat juga mendengar terjemahan dalam bahasa Melayu ayat yang kita baca daripada surah Al-Zukhruf dan juga Al-Dukhan ayat 1 sampai 39. Semoga kita semua dapat
mengambil pelajaran daripada apa yang kita fahami daripada firman Allah yang berkenaan, supaya kita menjadikannya sebagai sepadan atau pembatas untuk tidak mengulangi kesalahan ataupun kemusyrikan kaum musyrikin yang telah terpesong tersesat daripada jalan yang sebenarnya. Walaupun sebenarnya mereka mengakui bahawa Tuhan ataupun pencipta mereka adalah Allah SWT, tetapi oleh kerana mereka lalai dengan nikmat yang mereka terima, maka mereka terpesong dan dengan itu mereka telah menduakan Allah SWT. Mereka telah mensyirikkan Allah SWT, dan orang yang mensyirikkan Allah SWT yang akan kekal berada dalam neraka seperti mana yang disebutkan. Wallahu a'lam. Semoga kita mengambil iktibar dan menjauhi sifat-sifat orang munafik dan juga orang musyrikin yang kenaan, insya-Allah. Semoga kita juga terhindar daripada menjadi orang yang fasik. Wallahu a'lam. Seterusnya untuk penjelasan yang lain pula dengan ilmu kita pada malam ini, saya nak jemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Tasnim Johari untuk menyampaikan tazkirah dalam slot full time kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibal wa sabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah pun diberi keizinan oleh Allah untuk membaca Quran bersama-sama, mendengarkan tafsir yang disampaikan oleh Cikgu Haji Rahim bersama-sama. Alhamdulillah, sekarang tibalah masa untuk kita berkongsi sedikit berkenaan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkenaan dengan ilmu lah, insya-Allah kita berkongsi. Masa berkongsi kat sini, sekiranya saya ada, saya beri, sekiranya tuan-tuan ada nak top up dan sebagainya pun dibenarkan, dipersilakan. Itu yang bermaksud perkongsian, insya-Allah. Jadi sebelum saya nak mulakan pengajian saya, bukan pengajian lah, perkongsian lah, minta maaf. Sebelum saya nak memulakan perkongsian saya, boleh tak saya nak dapat tahu kat sini ada tak nama Hatim? Atau tak kat sini nama Hatim? Hari ni lain macam sikit. Sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan tala saya, tanya saya soalan berpusu-pusu. Hari ni giliran saya pula nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Tak kena dengan buk, kena dengan buk, dua-dua saya akan tanya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, soalan saya yang pertama. Ni nama dah kongsikan. Soalan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, siapa dekat sini nama dia Hatim? H-A-H-T-I-M, Tim. Hatim. Ada tak dekat sini nama tuan-tuan ataupun puan-puan yang bernama Hatim? 1, 2, 3. Tak ada. Baik, soalan yang kedua. Ada tak? Ada tak anak-anak tuan-tuan, puan-puan ataupun anak saudara yang bernama Hatim? 1, 2, 3. Tak ada. Tak apa. Yang ketiga, jiran tuan-tuan dan puan-puan, 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke depan, 40 ke belakang, ada tak yang bernama Hatim? 1, 2, 3. Tak ada juga. Syak ni. Kiranya nama Hatim ni yang terpilih sahaja no, yang dapat nama Hatim ni. Bukan senang nak buat nama Hatim. Lepas ni bolehlah yang mana yang berkelayakan untuk mendapat anak lagi, boleh nama Hatim. Sekiranya ada lelaki, sekiranya ada tuan-tuan dan perempuan yang berkelayakan lepas ini mendapat cucu cicit, bolehlah buat nama anak cucu cicit lelaki tu nama Hatim. Sedap nama Hatim ni no. Jangan silap huruf.
Jangan silap huruf. Ni huruf ha. Jangan berhuruf ya. Tu lain cerita. Jadi ada tak jiran tuan-tuan dan perempuan yang bernama Hatim? 1, 2, 3 juga tiada. Memang betul-betul orang kata rare. Nama Hatim ni rare ni. Tak apa, kita pergi ke soalan yang kelima. Minta maaf, soalan yang keempat. Ada tak sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan ni, sahabat-sahabat ni yang jenis sahabat karib ke, sahabat jauh ke, sahabat 2 minit ke, apa pun lah dikira sebagai sahabat ke, sahabat orang kata apa, sahabat sekilas jumpa ke, apa-apa jenis sahabat lah yang bernama Hatim. Ada tak tuan-tuan dan perempuan yang mempunyai sahabat, kawan, kenalan, rakan yang bernama Hatim? Hatim. Hatim. 1, 2, 3. Tak ada. Allah. Tapi pernah tak tuan-tuan dan perempuan dengar nama Hatim? Pernah. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan pernah dengar nama Hatim. Bukan nama saya. Bukan nama anak, cucu, cicit saya, adik-beradik ke abang. Bukan. Tapi bisa dengar. Bukan nama jiran saya. Tapi bisa dengar Hatim tu. Bukan nama sahabat, kenalan, rakan, kawalan saya. Tapi bisa dengar Hatim tu. Sebelum kita nak pergi ke cerita dia, sudilah kiranya untuk saya maklumkanlah, berkongsilah cerita berkongsi. Saya ada seorang ustaz. Saya rasa ada kot di kalangan tuan-tuan dan perempuan mengenali seorang ustaz ni. Dulu dia mengajar di SMK Taman Jelutong Kulim, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutong Kulim, Kedah, Darul Aman. Subjek yang diajar oleh ustaz tersebut adalah subjek pendidikan syariah Islam. Waktu saya form 4 dan form 5, saya belajar pendidikan syariah Islamiah daripada beliau. Semoga Allah Ta'ala merahmati guru saya, insya-Allah. Beliau mempunyai seorang anak yang bernama Hatim. Cerita berkenaan dengan ustaz ini, saya kenal dengan ustaz ini, dengan anak-anaknya yang sulung, yang nombor 2 tu lah, sebab sulung dan nombor 2 tu laki-laki. Pada masa ayah saya mengajar di SMK Serdang Kulim. Kami duduk di kauntas. Ustaz tersebut pun duduk di kauntas. Jadi anak-anak dia yang sulung tu nama dia Usamah, Abang Usamah, dan nombor 2 tu nama dia Abang Hatim. Abang Hatim itu tahun kelahirannya adalah 1991. Sama umur dengan kakak saya. Yang Abang Usamah itu kelahiran 1989. Sama umur dengan abang saya. Jadi kami berkawan di SMK Serdang, kuartus guru. Waktu itu ayah saya berkhidmat di sekolah tersebut. Nama ustaz tersebut adalah Ustaz Abdul Rahim bin Sudin. Bukan Cikgu Haji Rahim. Ini Ustaz Abdul Rahim bin Sudin. Tu ada beza sikit lah dengan Cikgu Rahim kita, insya-Allah. Jadi dalam kehidupan saya ni, saya adalah terdengar nama Hatim, pernah berjumpa dengan Hatim, pernah berkawan dengan Hatim. Dan saya pula menganggap family Ustaz Abdul Rahim bin Sudin ataupun family Abang Hatim tadi itu adalah macam family saya, sebab kami kenal lama dah. Ustaz Abdul Rahim bin Sudin, Ustaz syariah saya, insya-Allah. Dulu ni di SMK Taman Jelutong lah saya dengar Ustaz Rahim ni dia dah pindah pergi ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekolah Saint Patrick, tak silap saya, dekat Kulim juga. Mengajar dekat Islam lah kot, dekat sekolah Saint Patrick tu. Wallahu a'lam, itulah saya dengar lah. Tapi dia dah keluar dah daripada SMK Taman Jelutong. Itu cerita Hatim.
Hatim saya kenal. Namun hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini bukan cerita Abang Hatim yang saya nak sampaikan. Saya nak cerita berkenaan dengan seorang ulama, seorang alim yang hebat pada kurun yang kedua. Kurun yang kedua. Seorang ulama, seorang alim yang hebat pada kurun yang kedua, iaitu Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Nama lebih kurang sama dengan Abang Hatim, tetapi Abang Hatim itu tak pekak. Hatim yang saya nak sampaikan ini adalah Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Hatim yang pekak. Tu dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatim ini merupakan seorang alim yang hebat. Seorang alim yang hebat kerana guru dia pun adalah orang yang hebat. Guru kepada Hatim Al-Asam ini adalah Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu anhu. Kenapa saya sebut radhiyallahu anhu? Kerana pada kurun kedua itu masih lagi pada zaman sahabat ataupun pada zaman tabi'in. Yakni, minta maaf, pada zaman sahabat ialah sahabat dan tabi'in. Yakni dalam nukilan Imam Al-Ghazali rahimahumullah, di dalam kitabnya dia menulis nama imam tersebut adalah Imam Syaqiq Al-Balkhi. Imam Syaqiq Al-Balkhi, dia tulis belakang tu radhiyallahu anhu. Di dalam nukilan tersebut bermaksud Imam Syaqiq tersebut dia hidup di zaman sahabat Nabi dan juga para tabi'in. Jadi Hatim Al-Asam ini berguru, menjadi murid kepada Imam Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu anhu tersebut. Nak katakan apa, hebat tak hebat lah, no? Apa nama Hatim Al-Asam ni bukan kaling-kaling lah kalau orang Indonesia sebut. Bukan biasa-biasa, dia adalah luar biasa. Anak murid kepada seorang imam yang besar yang bernama Syaqiq Al-Balkhi. Hatim Al-Asam, saya sebut tadi Hatim yang pekak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatim Al-Asam ini, Al-Asam itu adalah gelaran baginya. Sedangkan Imam Hatim rahimahumullah ini bukan seorang yang pekak, bukan seorang yang tuli. Dia merupakan seorang yang normal. Macam tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat, tengok saya, boleh mendengar tafsiran yang disampaikan oleh Haji Rahim tadi. Kemudiannya pula boleh membaca, boleh menyebut, boleh bersuara. Kita telah pun membacakan ayat suci Al-Quranul Karim tadi. Hatim Al-Asam ini juga seperti tuan-tuan dan puan-puan, mampu melihat, mampu mendengar, mampu berkata-kata. Tiada cacat, tiada celah. Kenapa diberikan gelaran Al-Asam? Asam itu bermaksud sum, pekak. Asam itu bermaksud pekak. Kenapa dia dijulukkan dengan gelaran Al-Asam? Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu adalah soalan saya yang seterusnya. Jawab! Sebelum saya nak kena tala sekali lagi ni, saya tanya dulu. Kenapa Imam Hatim Al-Asam dia itu diberi gelaran pekak? Al-Asam itu bermaksud pekak. Tak apa, tunggu jawab lambat tak apa. Sekurang-kurangnya nanti saya tak kena kalah dah. Tengok sampai pukul 12 lagi. Pukul 12 dah, tak apa dah. Nantilah saya nak pergi kerja rumah lah. Saya panggil tu nanti carilah sebab apa Al-Asam. Lepas tu tuan-tuan pun tak tanya saya dah. Dah melawak saja, no. Itu saja selingan ambil nafas hendaknya. Okey, baik. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ketika Al-Asam ini
Imam Hatim Al-Asam ini dia nak menjaga seorang wanita daripada jatuh malu. Hatim Al-Asam dia nak menjaga kemaluan. Minta maaf, dia nak menjaga keaiban. Dia nak menjaga keaiban seorang wanita. Lalu dia sengaja memekakkan telinganya. Sebab dia nak menghormati seorang wanita tua tersebut, dia sengaja memekakkan dirinya sehingga si perempuan tua tersebut kata, "Hang pekak ke?" Sebab itulah dia diberi geran Al-Asam. Okey. Jadi Hatim Al-Asam ini seorang yang beristiqamah menuntut ilmu. Seorang pelajar, seorang murid yang sangat baik akhlaknya. Ialah gurunya pula adalah Imam Syaqiq Al-Balkhi. Jadi anak murid Imam Syaqiq mesti hebat. Antaranya adalah Hatim Al-Asam. Seorang yang tawadhu', seorang yang zuhud, seorang yang menguasai ilmu tarikat ataupun ilmu sufi, ilmu tasawuf. Jadi pada suatu hari ada satu dialog perbualan di antara Imam Hatim rahimahumullah dan juga gurunya Imam Syaqiq Al-Balkhi. Ada satu perbualan, satu dialog. Pada suatu hari si guru Hatim bertanya kepada Hatim, "Wahai anak muridku, yakni Hatim, dah berapa lama enta mengaji dengan ana?" Ini bahasa saya lah nah. Ini bahasa saya lah. Pada suatu hari ada satu perbualan di antara guru dan juga anak muridnya. Guru itu adalah Imam Syaqiq Al-Balkhi dan juga muridnya itu adalah Imam Hatim rahimahumullah, insyaAllah. Jadi tuan guru pun tanyalah kepada anak murid dia, "Wahai anak muridku Hatim, mengaji berapa lama dah dengan ana? Enta ni mengaji berapa lama dah dengan ana?" Dengan ana. Lalu apa jawab Hatim Al-Asam? Ni soalan saya yang ke-6. Tuan-tuan dan puan-puan, berapakah tempoh bergurunya Hatim dengan Imam Syaqiq Al-Balkhi? Berapa lama tempohnya? Tembok saja tak apa. Cerita sini kita ambil tembok aja. InsyaAllah. Kalau betul tembok, clear. Kalau tak kena tembok, saya betulkan. Cuba teka lah. Kita try seorang wakil tak apa dah. Cuba teka. Dalam 1 sampai 50. Okay, saya bagi clue tahun. Dalam tempoh 1 tahun hingga 50 tahun. Pilih satu nombor. Berapa lama Imam Hatim Al-Asam rahimahumullah berguru dengan Imam Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu anhu? Cuba seorang. Jangan malu-malu. Kita akan pengkongsi. Mana tahu kena tembok malam ni. Cikgu Rahim juga nak bagi hadiah. Orang kata apa? Lucky draw. Nah, cuba try. Cuba try pula dah. Cuba jawab tengok. 1 tahun hingga ke 10 tahun. 1 tahun hingga ke 50 tahun. Pilih satu nombor. 20 ke, 37 ke, 49 ke, 50 ke, 1 ke. Ikutlah. Cuba seorang. Nak dengar suara satu je. Try tengok jawab. Dalam 1 tahun hingga 50 tahun, pilih satu nombor. Berapa lamakah tempoh Imam Hatim Al-Asam ini berguru dengan Imam Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu anhu? Seorang. Satu nombor. Penisan nak Google. Allahu Akbar. Cuba. Kita main tembok aja. 12 tahun Ustaz. Okey. Ya? 12. Okey, dalam tempoh 1 hingga 50,
Cikgu Rahim kita yang dirahmati oleh Allah SWT memilih 12. Okey. Terima kasih kepada Haji Cikgu Rahim kerana sudi menjawab. Hadirin dan hadirat, apabila Imam Syaqiq Al-Balkhi ini menanyakan soalan kepada anak muridnya, "Enta dah berapa lama ngaji dengan ana?" Maka jawab Hatim Al-Assam rahimahumullah, beliau menyebut, "Ana dah mengaji sebanyak 33 tahun, Tuan Guru." Angka mudahlah noh. 33. Mudah. Berapa tahun Hatim ngaji dengan ana? Ana mengaji 33 tahun, Tuan Guru. Lalu Tuan Guru dia pun tanya lagi soalan. 33 tahun noh. So cik, dalam depa tu tak sebut lah. Ni nak bagi senang faham lah nah. Kalau saya bagi lah. Tapi kalau bahasa depa tu, bahasa kitab tu, bahasa perbualan dia tu, wallahu a'lam bisawab. Dan lagi molek lah. Ini nak bagi senang faham. Bahasa depa guru dengan tuan guru ni nampak molek. Cuma saya nak bagi senang faham lah, insyaAllah. Jadi tuan guru pun bertanya, 33 tahun. Berapa banyak ilmu yang hang dapat? Hang pula tadi enter. Sorry. Berapa banyak ilmu yang enter dapat daripada ana? 33 tahun mengaji dengan ana. Berapa banyak ilmu yang enter peroleh, enter petik daripada ana? 33 tahun tu tempoh yang lama tu. 33 tahun tempoh yang lama. Darjah 1, darjah 6 tahun. Form 1 sampai form 5 11 tahun. Lepas tu masuk diploma 4 tahun. 11 tahun, 15 tahun. Masuk pula degree 4 tahun, 15 tahun, 19 tahun. Busuk-busuk, pimai-pimai, pejam-celek kita ambil 20 tahun lah. 25 tahun. Kita mengaji 25 tahun. Banyak kita dapat tu. Panjang. Daripada tak kenai A. Daripada duk an'amta alaihim, terus sedap. Ghairil maghdubi alaihim, sorry. Suratul ladzina an'am, sedap. Daripada tak tahu nombor sampai boleh buat apa nama add matematik dapat A. Nak katakan tempoh 25 tahun tu cerdik dah. Kalau saya mengajak pelajar-pelajar apa nama di ILP Pride, depa pandai welding, kiranya kalau tempoh 33 tahun depa mengaji tu, welding pejam mata. Dah tu hyperbola lah, mohong dah lah, wedding apa pejam mata. No, hebat cara mana pun wedding kena buka mata. Duk nanti cari kena batang paip besi. Nah, tadi tu hyperbola. Nak bagi kata 33 tahun tu lama. Sungguh lama. Jadi tuan guru tanya kepada Hatim rahimahumullah, "Wahai anak muridku, 33 tahun, berapa banyak ilmu yang anda ambil daripada anak? Berapa banyak ilmu yang anda petik daripada anak?" Apa jawab Hatim Al-Assam rahimahumullah? Jawab Hatim ialah hanya 8 masalah sahaja, tuan. Saya dapat daripada 33 tahun itu, saya cuma dapat 88. Saya cuma dapat 8 masalah saja. 33 tahun, 8 tajuk, 8 masalah saja yang Hatim Al-Assam ini dapat. Bila Hatim Al-Assam sebut kata 8 masalah daripada 33 tahun tu, terkejutlah tuan guru tersebut. Terkejutlah Imam Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu anhu. Terkejut. Dia sebut tu, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dia sebut tu perkataan tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tepuk kepala tu tak pastilah nah. Ini saya cara lah nak bagi orang kata kita masuk dalam situasi, kita masuk dalam senario, kita masuk dalam cerita. Wahai Hatim, enta mengaji dengan ana ni berapa lama? Jawab Hatim, ana mengaji dengan tuan guru selama 33 tahun. Wahai Hatim, selama 33 tahun itu, apa yang enta dapat?
wahai Tuan Guru, saya dalam tempoh 33 tahun tu 8 masalah saja yang saya dapat. Terkejut Tuan Guru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab Tuan Guru dia. 33 tahun hanya ada 8 masalah. Tuan Guru pun kata, maka rugilah umurku. Rugilah umurku. Sebab dalam 33 tahun itu, kamu hanya dapat 8 tahun saja. 8 masalah saja. Maka sia-sialah umurku selama mana kamu berada denganku, abang tu. Sebab ada 8 masalah saja yang kamu tahu. Hatim rahimahumullah ini apabila berguru dengan seorang yang alim, soleh, wara', maka dia adalah seorang yang jujur. Hatim pun abang, betul Tuan Guru, betul. Saya tak berdusta, saya tak memohong Tuan Guru. Memang dalam tempoh 33 tahun itu 8 masalah saja yang saya dapat. Lalu Tuan Guru menanyakan, ya Hatim, kalau macam tu sila nyatakan apa 8 masalah tersebut. Hadirin dan hadirat dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah memang betul lah pukul 2 kita akan habis. Ini baru kita masuk. Apa 8 masalah tu? Tadi tu orang kata bunga. Bunga isi yang nak saya sampaikan malam ni. Isi yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah 8 masalah tersebut. Siapa yang rasa esok ni nak kena pergi kerja dah ni? Sila buka mic. Habang kata, Tasnim, time's up. Tolonglah saya. Orang kata apa? Stopkan masa. Stopkan pengkongsian ni. Tapi stop takkan stop sini lah. Nanti kita akan sambung balik. Lepas ni insyaAllah dijemput kita akan sambung lah. Kalau tak cukup 8 hari ni lah. Ada contoh hari ni ada 8. No? Tapi sekiranya ada tuan-tuan dan perempuan yang kata, Tasnim, stop. Kita sambung minggu depan pula. Tak ada masalah. Okey, nanti kita sambung pula pada minggu hadapan ataupun minggu hari-hari yang seterusnya insya-Allah. Ingatkan saya insya-Allah. Jadi hadirin dan hadirat yang rahmati oleh Allah. Lepas kata Hatim Al-Assam, dia sebut kata, ya Tuan Guru, saya tak bohong. Tuan Guru pun dia meminta kepada Hatim tersebut untuk ceritakan, untuk dia nyatakan apa 8 masalah tersebut. Hatim berkata, yang pertama sekali, aku memperhatikan seluruh manusia. Ana memerhatikan seluruh manusia. Kemudian ana mendapati masing-masing daripada mereka ini mencintai kekasihnya. Tak tahulah. Tak sedarai pula kekasihnya itu yang halal ke ataupun yang masih lagi belum halal. Yang dimaksudkan oleh Hatim tersebut adalah sepasang suami isteri ke ataupun memang kekasih, sepasang kekasih. Ana memerhatikan seluruh manusia, Tuan Guru. Kemudian ana dapat masing-masing depa-depa tu duk mencintai kekasihnya, mencintai pasangannya. Dia ataupun mereka yang berpasang-pasang itu duduk bersama kekasihnya sehingga sampai di kubur. Namun ketika dalam kubur, maka yang masuk ke dalam kubur itu hanya orang tu saja. Pasangannya, kekasihnya terus berpaling darinya. Dia duduk tengok orang tengah duduk mencintai kekasihnya, yakni pasangan suami isteri lah. Kita ambil pasangan suami isteri. Dia duduk lihat pasangan suami isteri ni saling cinta mencintai. Tiba-tiba sampai di perkuburan, si lelaki itu ditanamkan. Habis ditanamkan, selesai ditanamkan, si perempuan ini pula, si isteri ini pula berpaling daripada si lelaki ini. Sedangkan
mereka itu seumpama sehidup semati. Nah, tetapi apabila sampai di alam kuburan, maka salah satu daripadanya akan masuk kubur dan salah satu daripadanya juga yang lainnya itu akan berpaling. Namun lalu Hatim pun berkata, maka aku jadikan amal-amal kebaikanku sebagai kekasihku. Sehingga ketika aku masuk kubur pun amal kebaikan itu pun masuk sekali. Itu kata Hatim, masalah pertama Hatim kepada gurunya. Dia cerita ada sepasang kekasih sibuk bercinta. Tapi di akhir-akhirnya, satu itu ke dalam kubur, satu lagi yang lainnya itu berpaling. Lalu Imam Hatim menyebut, aku menjadikan amal-amal kebaikanku sebagai kekasihku. Yakni apabila Hatim nanti akan masuk ke dalam kubur, maka amal-amal kebaikan yang jadi kekasihnya itu turut ke alam kubur. Lalu Imam Syaqib pun kata, benar. Betul. Apa yang kamu kata itu Hatim betul. Lalu yang nombor 2? Imam Syaqib pun tanya, yang nombor 2 apa pula? Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, Imam Hatim menyebut, ana memperhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sadaqallahul azim, surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Lalu Imam Hatim dia menyatakan dia menyatakan masalah yang keduanya, iaitu aku memerhatikan firman Allah, ana memerhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah An-Nazi'at ayat 44 tersebut, yang bermaksud surah Al-Quran tadi disebut surah An-Nazi'at ayat 44 itu, yang bermaksud adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Apabila Imam Hatim melihat ayat Al-Quran surah An-Nazi'at 40 dan 41 ini, dia memahami tafsiran ayat tersebut, maka Imam Hatim menyebut kepada gurunya, ana yakin bahawa sesungguhnya firman Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah benar. Oleh itu, ana memaksa nafsu ana untuk menolak hawa, yang ini kesenangannya, sehingga nafsu ana tenang untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menolak hawa nafsu. Dia tolak apa keinginannya. Yang mana rasa nak makan McD tiap-tiap hari, nak makan McD tiap-tiap waktu. Sarapan pagi McD, lunch McD, tea time McD, dinner McD, supper McD. Maka dia tolak nafsu tu. Pagi kurma. Tu dia pelik pula dah. No? Pagi makan kurma, tengah hari pun makan kurma, alamak pelik pula dah. Nah. Jadi dia menolak keinginan yang melampaunya itu, yang berlebih-lebihan itu. Orang kata agak-agak patut lah. No? Dia menolak hawa nafsunya itu, kesenangan itu, untuk dia nak buatkan diri dia itu tenang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, masalah yang ketiga yang dinyatakan oleh Hatim kepada gurunya, sesungguhnya ana memperhatikan seluruh manusia. Ana melihat setiap orang yang memiliki sesuatu yang berharga dan bernilai. Dia ada benda yang berharga dan sangat-sangat bernilai. Maka benda-benda itu dijaganya, dijaga rapinya agar tidak hilang. Ada kereta, jaga kereta. Ada unta, jaga unta. Takut hilang. No? Kalau takut hilang tak apa lagi. No? Ni takut
kereta tu kotak nanti orang kata, pula dah tu dia pi ke bab yang lain pula. Dia Imam Hatim melihat ada orang ni dia ada satu benda yang berharga. Lalu benda yang berharga itu dijaga rapi, dijaga elok, ada security dan sebagainya. Supaya benda itu tak rosak, benda itu tak hilang, benda itu tak susut harga. Benda itu nanti boleh mendatangkan manfaat, dijaga betul. Kemudian yakni Hatim membaca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahil baq. Maksudnya apa yang ada pada kamu akan habis, akan hilang, lenyap, hilang habis. Wa ma 'indallah, dan apa yang ada di sisi Allah, baq, tetap dan kekal. Allah kan bersifat baqa. Baq itu adalah kekal. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallah baq. Apabila Imam Hatim nampak orang ada harta benda yang bernilai dijaga elok, tiba-tiba Imam Hatim merenung kepada kalimah Allah Subhanahu wa taala, iaitu surah An-Nahl ayat ke-96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Dari situ, apabila ana memiliki sesuatu yang berharga, maka segera sahajalah ana akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar barang milik ana tersebut itu akan tetap terjaga bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dia serahkan harta dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksud dia adalah sedekah, zakat yang boleh menyucikan harta kita itu, insya-Allah. Yang keempat, tak lama dah. Dah 4 dah. Yang keempat ada lagi 10. 8 masalah. 8 masalah Imam Hatim rahimahumullah. Sekarang ni kita nak pergi yang keempat dah. Kiranya tinggal lagi 10, insya-Allah. Yang keempat, sesungguhnya ana memerhatikan seluruh manusia. Ana melihat bahawa masing-masing dari mereka itu kembali kepada harta, kembali kepada keturunan, kembali kepada pangkat, kembali kepada nasabnya. Maka Imam Hatim pun merenungkan, ternyata semuanya itu tidak ada artinya. Kemudian Hatim membaca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang bermaksud sesungguhnya akramakum, orang yang mulia di antara hampa itu, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, orang yang takwa, orang yang bertakwa. Itulah apa yang dimaksudkan dengan Imam Hatim. Dia memerhatikan seluruh manusia. Dia melihat bahawa masing-masing dari mereka itu kembali kepada hartanya, kembali kepada keturunannya yang mulia, kembali kepada pangkatnya, kembali kepada nasabnya. Sebab apa? Sebab kalau kata harta, dia berduit, maka orang akan panggil dia jutawan. Kalau dia tu daripada keturunan mulia, orang panggil dia tu, ni orang soleh daripada keturunan yang soleh. Kalau daripada pangkat, dia ni Perdana Menteri, orang besar, takut. Dan dia ni adalah nasab yang mulia. Mereka ini adalah orang yang mulia ni. Imam Hatim memerhatikan seluruh manusia, melihat bahawa masing-masing dari mereka itu kembali kepada harta, iaitu kembali kepada benda yang boleh membuatkan mereka mulia. Jadi kalau dia pergi ke harta dia balik, orang panggil dia mulia. Kalau dia kembali kepada keturunan dia yang baik, yang mulia, orang panggil dia mulia. Kalau dia kembali kepada pangkat dia, orang kata dia tu adalah mulia. Kalau dia pergi kepada nasab yang baik, orang panggil dia mulia. Lalu Imam Hatim merudung kembali.
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang sebenar-benarnya yang mulia di sisi Allah Ta'ala itu adalah bertakwa. Maka ana bertakwa sehingga menjadikan ana mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Hatim rahimahullah. Yang kelima, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sikit lagi. Nak habis dah, tak apa. Yang Aisyah semua boleh lena sebelum kedua, insyaAllah. Yang kelima, Imam Hatim menyebut, ana memperhatikan seluruh manusia, Tuan Guru. Sebahagian daripada mereka mencela sebahagian yang lain. Duk kata, hang aku. Dan sebahagian dari mereka melaknat sebahagian yang lain. Dia tu sesat, laknat dia tu. Dan aku tahu penyebab utamanya. Imam Hatim tahu penyebab utamanya. Wahai Tuan Guru, ana tahu penyebab utamanya. Sebab utamanya adalah daripada sifat dengki dan juga iri hati. Kemudian Tuan Guru, ana membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud kami bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini. Sesetengahnya kami jadikan kaya raya dan sesetengah miskin menderita. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. Maka ana, yakni Hatim rahimahumullah, kemudian meninggalkan sifat dengki dan iri hati serta menghindarkan dirinya daripada manusia kerana ana tahu bahawa pembahagian rezeki itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikanku tidak patut memusuhi dan iri hati kepada orang lain. Dia tinggal semua sebab dia tahu rezeki itu Allah Ta'ala yang turunkan kepadanya untuk ada dasar apa dia nak berdengki. Kawan itu kaya, Allah Ta'ala yang bagi. Dia meninggalkan sifat iri hati dan dengki sebab dia meyakini, Imam Hatim meyakini bahawa rezeki itu Allah yang beri. Yang keenam, ana memerhatikan manusia. Sebahagian daripada mereka ini menganiayai dan berbuat zalim pada sebahagian yang lain. Dan sebahagian dari mereka memerangi sebahagian yang lain. Kemudian ana kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Maka ana menghindari dari memusuhi orang lain. Imam Hatim dia nak elak daripada nak musuh dengan orang lain. Dan sebaliknya, Imam Hatim ini sedaya upaya berijtihad, fokus betul-betul. Musuh dia bukannya orang, tetapi musuhnya adalah syaitanir rajim. Kerana sesungguhnya, kata Imam Hatim, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi bahawa sesungguhnya syaitan adalah musuhku. Oleh itu, aku tidak memusuhi makhluk selain syaitanir rajim. Yang ketujuh, kata Imam Hatim, ana memperhatikan manusia dan ana dapati masing-masing menghinakan diri mereka sendiri dalam mencari rezeki. Bahkan ada di antara mereka yang sampai berani melanggar sesuatu yang tidak halal. Kemudian ana melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbah fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Sadaqallahul azim. Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi ini melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Maka ana yakin bahawa sesungguhnya ana merupakan salah satu daripada dawab, makhluk hidup yang berada di atas muka bumi ini yang ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ana sibukkan diri ana dengan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri ana. Dan ana menyerahkan apa yang menjadi hak ana di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hadirin dan hadirat, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, permasalahan yang ke-8 yang Imam Hatim rahimahumullah ini berguru dengan Imam Syaqiq selama 33 tahun, dapatlah masalah yang ke-8 ini, iaitu ana melihat semua manusia ini menyerahkan diri dan bertawakal kepada makhluk. Bos,
besok ni holiday, public holiday bos. Boleh tak bos apa nama advance dulu ke? Ataupun boleh tak bos bagi bonus dulu sikit ke? Nah, ana melihat manusia menyerahkan diri dan bertawakal kepada makhluk. Sebahagian tawakal pada kebunnya, sebahagian lagi tawakal pada barang dagangannya. Tolonglah, mudah-mudahan laku meniaga aku hari ni. Sebahagian lain tawakal pada pekerjaannya dan sebahagian lain lagi bergantung pada kesihatan badannya. Semua makhluk bertawakal pada makhluk yang lain yang sama lemahnya dengannya. Kemudian ana kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Surah Talaq ayat ketiga. Maka Imam Hatim berserah diri kepada Allah. Ana yakin Allah lah Tuhan yang akan mencukupkan segala keperluannya. Untuk masalah yang ke-8 ini, dia lebih kepada konsep bertawakal. Antara kunci nak masuk syurga tanpa hisab, antara kunci ataupun syarat-syarat nak masuk syurga tanpa hisab, mestilah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar huraian Hatim Al-Asam rahimahumullah, maka tuan guru tersebut, Imam Syaqib Al-Balakhi radhiyallahu an, berkata, semoga Allah memberimu taufik. Imam Syaqib ini pun sebut lagi, dia telah melihat Taurat, Injil, Zabur, Furqan, yakni Al-Quran. Semua kita itu membahaskan ke-8 persoalan ini. 8 benda yang kita sebut tadi itu sibuk dengan hawa nafsunya sekolah. Dalam 4 kitab yang wajib kita ketahui, yang wajib kita percaya, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran ini, ternyata semua kita itu membahaskan ke-8 persoalan ini. Pasal apa orang tu cinta sangat kat kasih dia, padahal tak boleh buat kubur pun. Dalam Taurat, Zabur, Injil ada dalam tu. Kenapa mereka ni duk berharap sangat dekat kebun dia, berharap sangat dekat barang dagangan dia? Padahal mereka tu pun makhluk juga, lemah juga. Buah pisang. Pisang, buahlah kamu dengan buah emas nak jual ni. Tapi siapa nak mengharapkan pada pokok pisang? Sedangkan dalam Al-Quran, dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil menyebut semua itu kena serah pada Allah Ta'ala. Imam Syaqi habaq kepada Hatim, semoga Allah memberimu taufik wahai Hatim. Ana telah melihat Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Ternyata semua kita itu membahaskan ke-8 persoalan ini. Oleh kerana itu, barang siapa mengamalkannya, maka dia telah mengamalkan ke-4 kitab tersebut. Bukan setakat kita mempercayai 4 kitab itu untuk memenuhi rukun iman kita, malah kita beramalkan dengan 4 kitab tersebut. Itu kata Imam Syaqi Al-Balakhi rahimahumullah. Okey, sebelum kita nak masuk poin dia yang sebenarnya, tadi tu cerita. Ni yang bawa nak masuk poin. Kau dari segi cerita tu dah faham dah. Kalau dari segi cerita tu dah faham dah, kita tak mau masuk poin. Okey, wakil seorang. Nak dengar poin ke ataupun nak kata faham dah? Seorang bagi satu jawapan. Korangnya saya mengambil jawapan seseorang tu daripada tuan-tuan di kalangan tuan-tuan dan perempuan. Saya mengambil satu jawapan tu, saya beranggapan jawapan itu mewakili semualah. Okey, soalan saya dari segi cerita yang saya sebut itu, faham atau memerlukan huraian? Faham ataupun nak huraian? Dua tu. Jadi saya nak ambil ni untuk ni, saya akan buat kursi. Okey. Mohon seorang daripada kalangan tuan-tuan dan perempuan. Puan Haji Nolilawati. Saya rasa ni antara yang rajin catat. Silakan Haji Nolilawati bagi respon. Ya. Perlukan huraian ataupun okey, khalas. Bas. Cukuplah. Tahu apa nama cerita tadi pun dah sejam dah. Ni tambah lagi sejam, memang betul kedua lah ustaz ni. Peredah kami. Tak apa, bagi jawapan, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya nak huraian, kita akan cuba yang terbaik lah untuk mempercepatkan, insyaAllah. Okey, Puan Nur Laila. Okey, 2. Sama ada faham,
bak cukup ataupun nak huraian. Dua tu saja. Tadi baru cerita lah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Faham, Alhamdulillah dapatlah sikit-sikit. Tapi kalau kena tulis sekali lagi kot. Okey, cantik. Jadi saya terima kasih banyak-banyak Puan Nurlilawati kerana sudi menyambut soalan saya. Terima kasih, jazakillahu khairan katsira. Jadi saya mengharapkan jawapan daripada Puan Nurlilawati ini mewakililah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita terangkan sikit lah, terangkan sikit insya-Allah sebelum kedua kita habis. Sebelum kedua insya-Allah. Okey, baik. Sebelum saya nak membuat huraian berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 8 masalah yang disebut oleh Imam Hatim Al-Assam rahimahumullah. Jadi saya ingin cerita dulu kisah ini dipetik. Kisah ini saya ambil di dalam kitab Imam Al-Ghazali yang terkenal, iaitu kitab Al-Ihya Ulumuddin. Kalau tuan-tuan nak cari boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh cari di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali pada jilid yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1 ataupun 2. Tapi dia awal lah, cerita ni dia cerita pasal awal. Cuba lihat pada jilid yang kedua. Dia cerita berkenaan dengan adab berguru lah. Cerita dia daripada fos ataupun bab berguru, anak murid dengan guru. Dalam tu saya rasa dalam jilid yang kedua Ihya Ulumuddin ini satu kitab yang berjilid lah. Dia ada 8 jilid. Jadi jilid 1, jilid yang kedua kalau tak silap saya lah, bab Allahumma salli ala sayyidina bab berguru, adab berguru. Adab berguru insya-Allah. Bolehlah tuan-tuan puan-puan sekiranya nak banyak cerita. Yang 8 masalah itu dia mengambil dalam 4-5 muka surat. 4-5 muka surat. Okey, 4-5 muka surat. Lepas tu ada lagi cerita-cerita dia. Imam Hatim, kisah dia dengan ada pemudi tu, ada seorang saudara perempuan tu ada. Boleh nah. Okey, jadi kisah saya ulang lagi sekali. Kisah Imam Hatim Al-Assam rahimahumullah ini dan juga gurunya Syaqiq Balqi radhiyallahu an. Perbualan ini ada di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah, iaitu kitabnya yang terkenal, kitab Ihya Ulumuddin. Tak salah saya jilid yang kedua, bab berguru. Lebih kurang tu lah. Guru pun banyak juga bab-bab dia nah. Guru su pun semua ada dalam tu. Cuma bahagian mana tu saya tak pasti. Tapi insya-Allah lah boleh lah baik-baik. Memang kisah kitab Ihya Ulumuddin ni cari yang bahasa Melayu dululah. Kalau nak bahasa Arab kita boleh buat cari pakai rujuk lah. Kalau nak bahasa Arab tu. Tapi bila ni ada. Bahasa Melayu tak ada lagi. Bahasa Indonesia dah banyak. Boleh rujuk. Banyak lagi kisah-kisah Hatim dalam kitab Ihya Ulumuddin insya-Allah. Baik, dah okey, saya dah beritahu dah. Saya ambil daripada mana? Insya-Allah lah. Jadi dia taklah orang kata apa wang ataupun dia taklah ke arah yang dolal. Ini contoh yang tu yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kiranya tak terpesong lah malam ni. Malam sebelum minggu insya-Allah tak terpesong. Dan kita mendoakan kepada apa-apa tak terpesong. Ada asas dia, ada dasarnya, ada rujukannya insya-Allah. Baik. Bagi masalah yang pertama, kekasih hakiki ni huraian lah. Saya nak buat kesimpulan lah. Saya buat kesimpulan turis lah. Kekasih yang hakiki adalah amalan soleh. Kan tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Hatim sebut kata dia melihat pasal kekasih tadi tu. Dan dia jadikan amal soleh, amal kebaikan itu sebagai kekasihnya supaya masa dalam kubur nanti kekasihnya, yakni amal soleh itu pun bersama-sama dengannya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan salah faham. Kalau aku tu nyesal nikah, jangan salah faham. Bermaksud lepas ni kita pulun dah buat amal soleh bersama-sama dengan isteri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara hikmah kita berkahwin, antara hikmah kita berpasang-pasang adalah berpasangan ini, munakahat ini, pernikahan ini merupakan medan untuk kita peroleh pahala yang banyak.
Isteri kita duk. Isteri kita duk. Sabar. Pahala. Pahala. Kita si suami balik kerja. Bad mood. Misalan, kena marah dengan bos. Bos, luku pala. No, silap buat sikit je. Typo sikit je. Kami jadi kamu. Typo sikit je. Balik rumah, bad mood. Isteri pun merendah-rendahkan suara. Abang, nak kopi? No. Pahala. No, pahala. Jadi, di situ juga apabila kita memiliki kekasih kita, pasangan kita, itu juga merupakan benda yang boleh membuatkan kita buat amal kebaikan, amalan soleh yang banyak, insya-Allah. Jadi kekasih amal masuk bersama kita di kubur, kekasih kita yang kita tinggalkan itu mendoakan kita yang berada di dalam kubur. Macam itulah nah. Jadi jangan salah faham apa yang menjadi masalah kepada Imam Hatim Al-Assam ini. Dia cuma sebut, dia kata amal soleh lah akan jadi kekasihnya. Bermaksud kalau kata Imam Hatim menikahi pun dia akan jadikan amal soleh. Dalam pernikahan itu dia akan buat amal soleh dan amal soleh itu akan jadi kekasihnya di alam sana nanti, insya-Allah. Iza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Illa min sadaqah jariyah. Kalau kata meninggalnya, matinya anak Adam ini, potong habis dah amalan-amalan dia. Illa min salasah, kecuali 3. Yang pertamanya sadaqah jariyah, iaitu ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh mendoakannya. Kalau kata berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat itu, dia tergolong dengan amalan-amalan yang kita boleh dijadikan dia sebagai amalan-amalan yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini boleh juga dijadikan ia sebagai amalan-amalan yang bermanfaat. Bermaksud amalan yang bermanfaat itu adalah amalan soleh. Amalan soleh. Maka amalan soleh itulah yang akan menjadi bekalan kita di akhirat, di hari kubur kita nanti, insya-Allah. Yang keduanya pula, kesimpulan yang kedua berkenaan dengan nafsu. Imam Hatim dia nak tolak nafsu habis-habis. Dia tak mau makan McD pagi, petang, siang, malam. Dia nak tolak benda yang tu, dia nak bersederhana. Dia nak bersederhana sahaja. Itu bermaksud kita ini sebagai insan, sebagai seorang Islam, kita wajib bermujahadah dengan hawa nafsu kita. Kita wajib bermujahadah, yakni kita wajib perang dengan nafsu yang tak eloklah, nafsu su ataupun nafsu al-amarah. Okey, yang ketiganya pula berkenaan dengan orang lain jaga betul-betul lah harga barang dia. Orang lain jaga betul-betul lah kereta dia, unta dia dan sebagainya. Jaga betul-betul ini. Tapi Imam Hatim kata dia nak serahkan. Tak apalah. Yang nak jaga dia nak jaga harta, Imam Hatim nak jaga harta dia dengan cara dia serahkan harta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi apa maksud dia? Maksud dia adalah sedekah. Sedekah sebab harta, minta maaf. Yang ketiga tadi itu orang duk sayang harta benda dia dan sebagainya, tapi masa mati tinggal juga benda tu. Jadi ada harta yang kekal, iaitu harta yang kekal itu adalah sedekah. Itu maksud dia lah. Yang tadi tu, yang ketiga tadi tu, harta yang kekal adalah sedekah. Yang lain tu semua tak kekal, takkan bawa kita ke kubur. Tapi harta yang kekal iaitu sedekah, itulah yang akan membawa kita ke alam kuburan, insya-Allah. Yang seterusnya berkenaan dengan orang lain pakat-pakat pi ke nasabnya, ke kemuliaan pangkatnya dan sebagainya. Tapi hakikat sebenarnya kemuliaan yang hakiki adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya berkenaan dengan sifat dengki tersebut. Dengki sebab apa? Imam Hatim kata dia tahu punca dia, wahai tuan guru. Dia kata punca daripada orang duk
melaknat sana sini, bermusuhan sana sini ni sebab apa? Sebab dengki. Kerana rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Jadi untuk mengajarkan masalah yang tersebut, elakkanlah diri kita ini daripada sifat dengki dan iri hati, kerana rezeki itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat kerja tetap, dia dapat jadi Perdana Menteri, jangan dengki. Jangan dengki, itu Allah Taala yang beri rezeki dia. Okey? Jangan dengki nah. Dapat beli Velpaya. Aku dulu minat Velpaya masa sekolah rendah lagi. Tiba-tiba dia boleh dapat Velpaya. Janganlah iri hati dan berdengki. Jangan duk kata kat orang, ni pergi jumpa member, main judi ya tu. Beli Velpaya main judi ya tu. Boleh lah dia nak Perdana Menteri misalan. Itu yang salah dia tu. Sebab apa dia jadi tu? Sebab dengki dan iri hati. Maka untuk masalah yang ke-6 ini, elakkanlah diri kita daripada sifat dengki. Yakinilah bahawa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, yang ke-7, musuh hakiki kita adalah syaitan rajim. Jangan duk musuhi dengan kita punya sahabat, dengan bos kita, dengan anak murid kita, dengan anak-anak kita. Jangan bermusuh-musuh dengan saudara jiran-jiran kita, kerana setkan dalam minda kita, bermusuh itu hanya dengan syaitan ni rajim sahaja. Hanya dengan syaitan, itulah musuh hakiki kita yang sebenarnya. Jadi apabila kita berfikiran seperti itu, teruk tara mana pun jiran kita akan berlapang dada insya-Allah. Dan yang yang tadi yang ke-6, ini yang ke-7. Yang ke-7, dia punya kesimpulannya yang saya boleh buat di situ adalah jangan menghina diri dalam mencari rezeki, jangan menghina diri kita. Yakinilah bahawa rezeki itu Allah Taala yang bagi. Ini kata bolehlah dia tu tak apalah, ada bisnes. Jangan, rezeki Allah Taala bagi. So jangan kita menghina ataupun merendahkan diri kita untuk kita mencari rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang ke-8, masalah Imam Hatim rahimahumullah tersebut berkenaan dengan tawakal. Maka saya dapat simpulkan kat sini, tawakal kepada Allah lah adalah penyelesaian kepada seluruh masalah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqq tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Maksudnya, sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang bersungguh-sungguh kepada Allah, kamu akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dia memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari burung tersebut keluar dalam keadaan kelaparan dan pulang di tengah hari dalam keadaan kekenyangan. Itu kata itu kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab. Wallahu a'lamu bisawab. Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita itu dah setakat tu saja. Contoh kita alhamdulillah, sebelum kedua kita berhenti. Kiranya saya tidak memungkiri janji lah. Alhamdulillah 17 tu sebelum kedua lah noh. Okey, alhamdulillah. Jadi setakat itu saja perkongsian saya, yakni 8 kata-kata hikmah. Saya simpulkan ia sebagai 8 hikmah. 8 hikmah hidup yang disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, dapat cucu buah nama Hatim. Wallahu a'lamu bisawab. Kalau tak ada apa-apa, saya serahkan kembalilah kepada Cikgu Haji Rahim. Okey, setakat tu dulu. InsyaAllah nanti kita akan berkongsi lain pula. Okay, jadi saya serahkan kembali majlis ini, program ini kepada Cikgu Haji Rahim. Dipersilakan insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Subhanallah. Menarik sungguh apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Tasnim tadi. Memang kalau dibiarkan boleh sampai pukul 2 ni. Tu pasal tu pun diringkaskan. Sebenarnya ada 8 perkara hikmah yang disampaikan tersebut. Sebenarnya kalau dibaca di surau di masjid, satu-satu hikmah tu pun boleh sekali kuliah tu.
Tapi Ustaz nak berhabis juga. Oh, sebenarnya boleh diulas lagi panjang mungkin di masa yang lain lagi, nanti kalau kita jemput Ustaz mungkin Ustaz boleh hurai lagi panjang lagi benda ni. Lagi menarik saya rasa. Jadi InsyaAllah. alhamdulillah betul kita malam ni dapat apa ilmu yang disampaikan yang saya rasa padat dan sangat bermakna. 33 tahun pengajian Hatim Al-Asam dengan guru dia, dia dapat 8 hikmah yang mana terkandung dalam 4 kitab yang guru dia kata sebenarnya apa yang disampaikan tu semua merangkumi 4 kitab yang kita wajib percaya yang diturunkan kepada nabi-nabi kita yang sebelum ni, termasuklah kitab Al-Quran, membicarakan perkara-perkara yang berkenaan di mana kita akhirnya kita kena bertawakal kepada Allah SWT, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, panjang lah ni kalau nak bagi sembang Ustaz lagi, kita nak habis buku apa. Sekali lagi Puan Lilawati, dah dapat tak tadi apa yang dicatatkan, kesimpulan yang Ustaz buat macam mana? Silakan Puan Lilawati. Tak ada. Dah tak ada dah. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang kepada Puan Haja Mariam Anang. Lama hari ni nampak dapat join balik. Wallahualam sebelum ni mungkin terlepas pandang ke macam mana. Sedikit Puan Haja Mariam. Assalamualaikum cikgu. Saya tak perasan. Cikgu saya buka tu tak ada lagi tu. Saya hari ni saya try buka. Tengok ada dah. Kalau mana ada buat. Kita dah mula pada 17 bulan 8. 17 bulan 5. Ya, dah. 2 minggu lepas raya kita mula balik. Ya. Alhamdulillah lah hari ni saya mula. Alhamdulillah. InsyaAllah kita hari ada sampai bulan 7 nanti. Sebelum raya haji kita akan tamat insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa takat dulu program kita pada malam ni. Panjanglah tu. Ni kira lebih pada orang ni banyak ni. Dah 11.22 dah ni. Terima kasih kepada terima kasih kepada Ustaz Muhammad Tasnim, hari kita yang dapat mengupas 8 hikmah yang dinyatakan oleh Hatim Al-Asam yang saya rasa sangat baik untuk kita jadikannya sebagai mempraktikannya dalam kehidupan kita. Sangat baik kalau kita dapat mempraktiknya dalam kehidupan kita supaya kita betul-betul mengabdikan diri kepada Allah SWT, menjadi hamba Allah yang dikasihi insya-Allah. Jadi kita tutuplah dengan doa. Silakan Ustaz dengan doanya untuk kami aminkan sama. Mikrofon Ustaz, mikrofon. Okey, minta maaf. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
innakum taqabbal ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Tuan-tuan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua tuan-tuan yang terus istiqamah mengikuti program, dan juga terima kasih kepada Ustaz yang telah sudi tampil lagi bersama kita mengisi program generasi Al-Quran siri yang ke-247 pada malam ni. Jadi kita dengan baca tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr